Bismillahirrahmanirrahim. Tu mana hai? Maka apa? Masalah niat ding. Masalah niat, tengok dia dah. Masalah orang yang mendapatkan akan imam jemaah di dalam iktidal imam ataupun di dalam rokok imam yang kedua ataupun di dalam sujud imam rakaat yang kedua ataupun di dalam tahiyat akhir bagi imam, maka wajib baginya niat jemaah kerana muafakat serta imam dan telah menjalani oleh Imam Al-Bulkini dan kata ke harus baginya niat zuhur. Harus baginya niat zuhur. Tapi hak rajahnya wajib baginya niat Jumaat. Wajib baginya niat Jumaat. Tadi lah. Habis itu. Kita tengok diri ni alai anak talibin juzul 2 saifah 90 neri. Topok baru. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat. Sambung mana dulu ni? Maka manakala diperoleh segala syarat jemaah. Nama cara dulu ni. Tertengah dengan masalah orang ummi dan orang hak yang tak kena baca surat Fatihah dah. Betul manakala tu. Maka manakala diperoleh segala syarat jemaah, maka sahlah jemaahnya, jemaah seorang tu sah. Maka manakala sahlah jemaahnya jemaah seorang, jangan lagi ia seorang iringkan dengan zuhur kemudian daripada jemaah. Manakala sah dah jemaah kita tak leh lah. Haram iringkan dengan zuhur. Kita buat zuhur pula selepas daripada jemaah tu tak leh dah. Dan tiada dituntut lagi semaya zuhur. Tak tutup lah semaya zuhur tu. Kerana gapo? Kerana apakah tiada dituntut? Ilat pada kata tiada dituntut. Kerana Jumaat itu ganti zuhur. Kerana Jumaat tu ganti zuhur dah. Sebab tu manakala diperoleh segala syarat-syarat Jumaat, tak boleh dah nak buat zuhur. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu dua fardu. Tak tutup satu waktu, tutup dua fardu, semaya Jumaat ganti, semaya zuhur ganti, tak ada lagu tu. Tetapi haram perbuatannya perbuatan seorang. Gapo haram? Tiada dapat pahalanya. Pahala zuhur dia semaya tu tak dapat. Lagi haram dia pergi letak zuhur di situ tu. Di tempat tu dengan sebab Jumaat dia tu sah dah. Tetapi berdosa ia seorang. Berdosa ia seorang. Sebab apa berdosa? Kerana tiada dikerjanya zuhur. Zuhur selepas daripada Jumaat tu. Tak apa. Kerana tiada dikerjanya yang dimakia itu adalah. Kerana tiada dikerjanya yang dimakia itu, dimakia mana? Iringkan dengan zuhur kemudian daripada Jumaat. Kerana tiada dikerjanya yang dimakia itu, yakni iringkan dengan zuhur kemudian daripada Jumaat tu. Tak dikerja pada zaman Nabi SAW. Tak ada pada masa Rasulullah semaya Jumaat batu buat zuhur pula tak ada. Dan pada zaman segala khulafa ar-rasyidin tak ada juga. Dan orang yang muttaqin tak ada juga. Orang yang mutaqaddimin daripada orang-orang yang mutaqaddimin tak ada juga. Dan mutaakhirin tak ada juga. Orang yang mutaqaddimin ni iaitu ulama-ulama yang mutaqaddimin, dia start daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i naik ke atas pergi ke sampai kepada Rasulullah. Itu orang panggil hak ulama mutaqaddimin. Start daripada masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Start daripada masa Imam Rafi'i dan Nawawi turun ke bawah ni, mari ikut ni, mari ikut kita ni. Orang panggil ulama tu ulama yang mutaakhirin. Ana beza tu. Dan mutaakhirin, orang-orang yang mutaakhirin hak yang kemudian ni tak ada juga semaya zuhur, semaya Jumaat kemudian diiringkan dengan zuhur tu tak ada. Dan orang yang mempunyai ilmu tak ada juga buat lagu ni. Hanya hak buatnya orang jahil ya. Dan tiada pula
yakni tiada dikerjakan zuhur kemudian daripada jemaah. Dan tiada pula yakni tiada dikerjakan zuhur kemudian daripada jemaah pada satu negeri yang muktabar, satu negeri hak yang diiktibar, hak yang masyhurlah, hak yang dikirakan seperti Mekah, tak ada dalam Mekah. Sampai itu jaga dah. Dan tiada pula yakni tiada dikerjakan zuhur kemudian daripada jemaah tu satu negeri yang muktabar, hak yang dikira seperti Mekah, tak ada. Dalam Mekah selepas pada semaya jemaah wak zuhur pula tak ada. Dan Madinah, dalam Madinah tak ada. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Dalam negeri Mesir dah. Sembahyang jemaah dikerja tu di dalam negeri Mesir, semaya jemaah kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur kemudian daripada jemaah. Dalam Mesir ada. Selepas daripada jemaah tu dia iring pula dengan semaya zuhur. Ini di atas orang hak yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Orang hak yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad Ibn Hanbal ataupun Hanafi, hak tak ada gapo dah ya. Dengan sebab dia boleh bila jemaah. Boleh bila jemaah dia ada satu kampung dengan macam kita duduk Sebarbe ni penuh benar ni. Ada beratus masjid ni. Kampung kecil ya. Tengok. Tengok bawah dah. Dengan sebab sangat banyak berbilai-bilai padanya pada Mesir saat itu bilai masjid tu banyak. Sebab itu setiap kampung tu jaga dah. Setiap kampung mau kita kampung kecil-kecil tu jangan buat jemaah dua jemaah tu. Jangan buat dua jemaah. Jangan bahaya tu. Tapi Mesir ni maklum dah orang ramah. Dengan sebab sangat banyak berbilai-bilai padanya pada Mesir, pada negeri Mesir tu. Beberapa tempat jemaah-jemaah tu di dalam satu kampung tu. Dan adalah pada negeri Mesir beberapa mazhab ahli negeri Mesir. Ada Syafi'i, ada Hanafi dan ada pula Maliki. Tengok. Lagi pula sangat banyak makhluk. Orang-orang ramah pergi parti kat orang Mesir tengok. Penuh nak berjalan apa tak boleh. Orang-orang. Pergi parti kat Sebarbe ni padahal. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan dua tiga tempat. Tu, we faham molek tu. Setempat, dua tiga tempat tak boleh juga. Tu ibarat ya. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat untuk nak buat jemaah pengasas Sebarbe ni, nak buat satu masjid tak boleh, tak perlu. Ada beratus masjid pun semaya jemaah. Kalau lewat sikit kena maya luar dah. Penuh dah. Tengok. Dan dua tiga tempat tak ada juga kalau dua tiga tempat. Faham tak dah? Suk sekat tu. Jangan duk kekek. Dan dua tiga tempat pun tak dapat berhimpun juga. Tu. Dan dua tiga tempat yakni tak dapat berhimpun juga. Kalau masjid 2 utir, 3 utir, 4 utir pun tak boleh nak berhimpun juga. Ini dalam satu kampung, satu dusun. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilai jemaah pada satu negeri. Hak tu mazhab Hanafi. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilai jemaah pada satu negeri. Dan satu dusun, satu kampung. Satu dusun ni bawah sikit pada negeri. Satu kampung boleh bilai jemaah. Dan jikalau ketiada sesak sekalipun, sesak sekalipun yakni ketak. Sesak ni ketak penuh di dalam masjid. Kalau masjid tak penuh sekalipun boleh bila jemaah di sisi Imam Hanafi. Boleh bila jemaah sekalipun masjid tu tak penuh, tak ketak. Maka tak kala itu berkana oleh orang yang mazhab Syafi'i mengulangi semaya zuhur kemudian daripada semaya jemaah tu. Jadi orang hak mazhab Syafi'i saat itu kena kepada mengulang semaya semula zuhur selepas daripada semaya jemaah. Sebab nama? Sebab berbilai jemaah pada satu tempat. Dengan sebab berbilai jemaah dengan pada satu tempat dengan ketiada sesak, dengan ketiada ketak atau banyak berbilai-bilai. Ataupun kita mengulang saat itu dengan sebab banyak berbilai-bilai masjid di dalam kampung saat itu, di dalam satu kampung. Banyak bilai tempat buat jemaah. Kerana gapo dia mengulangi semaya zuhur semula selepas daripada semaya jemaah orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Kerana memeliharakan yakni perkataan ulama yang mengata tiada sah berbilai jemaah pada satu negeri sekali-kali. Yakni sama sekali tak boleh bilai. Kita iringi zuhur selepas pada jemaah saat itu kerana nak meliharakan kaum ni. Perak.
Sunat bagi kita tu mengiringi semaya zuhur. Selepas pada kita semaya jemaah di masjid tu. Sunat bukan wajib, sunat. Tahu dah sunat dah buat boleh pahala. Tak buat pun tak ada gapo, tak dosa. Itu sunat. Jaga dah. Masalah kita duduk sini ni. Kerana kita semaya zuhur pula selepas kita semaya zuhur selepas jemaah tu kerana nak meraihkan, nak memeliharakan kaum yakni perkataan ulama yang mengata tiada sah berbila Jumaat pada satu negeri sekali-kali yakni sama sekali. Sama ada sesak satu masjid, sama ada ketak satu masjid atau tiada, tak boleh nak bila sekali-kali. Ni kita semaya zuhur tu meraihkan kaum ni. Maka hasilnya pada masalah jemaah yang berbilai pada satu negeri atau satu dusun, hasilnya tiada sunyi daripada dua perkara. Jaga hak masalah bilai jemaah pada satu negeri dan pada satu dusun, satu kampung tu, hasil dianya tak sunyi daripada bilai tu, tak sunyi daripada dua perkara. Mana ada kalanya kerana hajat sesak, kerana hajat ketak dalam masjid, penuh masjid nak duduk tak boleh, maka diharuskan berbilai qadah hajatnya. Boleh bilai tapi qadah hajat. Ini atas mazhab Syafi'i hak kau rajahnya. Atas kau yang muktamadnya atas kau yang muktamadnya boleh tapi qadah hajat. Kalau lah masjid sebutin masjid tu ketak, sesak, ketak nak duduk tak boleh, ngau siapa keluar, boleh bilai tapi qadah hajatnya. Maka sahlah segala jemaahnya. Jemaah hak satu masjid ni, dah hak masjid ni sah semua. Dengan sahabat ketak. Sama ada yang dulu, sama ada yang dahulu, yakni sama ada takbir yang dahulu ataupun yang kemudian sah belaka. Hak dulu, hak kedia sah belaka. Betul jaga ya kira betul takbir tu. Kalau kapung remor wote masjid tu. Parwote masjid kemudiannya lah ni banyak sekali ni. Masjid dua, masjid sebelah ni sebelah belah hulu ni orang hulu, belah belah hilir ni puak belah hilir. Dia tak berlaku lagi mari kan sebab ada hak kau baru dah timbul lah ni. Jadi dua masjid. Manakala jadi dua masjid gitu, hak takbir dulu sah. Hak takbir dia tu tak pakar semaya dia. Pai jaga pai molek tu. Masalah tak cukup 40 lah. Masalah tak cukup 40 nanti dulu lah. Lah jangan klik duk tua karut lah. Sebenarnya kita duk ngaji dulu. Ada ni duk ngaji dulu tu royak berang tak leh buat jemaah kalau bilangnya tak cukup 40. Kampung dia orang tak cukup 40. Ada 25, 30 gitu ya. Klik bang selok kata tak leh buat jemaah. Aku ngaji kata tak sah buat jemaah, bilangnya kurang daripada 40. Jangan gaduh lah. Faham lah. Yang buat kata mulut main. Faham nama ada orang bijak sekor dua dalam tu lipat makan kepala kita tak hafal. Faham jaga dah. Masalah khilafiyah sikit banyak tu lah, kena dalami sikit masalah fiqh. Tu. Jangan gaduh duk klik rak lah. Nak goyak katanya, goyak tak apa. Boleh tahan lagi sikit-sikit. Boleh duduk lagi sikit-sikit hak tak cukup 40 tu. Faham dah? Hak tak cukup 40 tu. Buatlah buat jemaah. Faham lah. Tiga orang, 4 orang ni mazhab Hanafi lah. Jagalah mazhab Hanafi. Betul nak taklid mazhab ni jaga jangan witalfiq. Syarat-syarat nak taklid, hak syarat besar sekalinya dia 7 syarat lebih kurang. Kalau kita tak ingat kita tengok sendiri dah lagi kita fiqh tu. Syarat nak taklid mazhab besar sekalinya jangan witalfiq. Talfiq ni beluk sekerak ulah sekerak, nak hukum hak ni tak nak hukum beluk. Ulah sekerak tu. Nak hukum belah ulah, beluk sekerak nak hukum tak boleh. Nak hukum Hanafi pun tak boleh, nak hukum Syafi'i pun tak boleh. Ambil ais semaya cara Syafi'i. Tiba-tiba pergi semaya waktu kau ni malam jemaah waktu tepoh gapo tu hak Syafi'i. Hak Hanafi. Taklid Hanafi tapi duk buat hak Syafi'i. Jadi capo talfiq orang panggil. Jagalah dah kena tahu syarat-syarat nak taklid mazhab tu. Jaga tu. Ada kapung itu ada lah duk buat 2 orang. Tapi seorang nampak jahil dah. Panggil orang seorang. Cari guru buat 2 orang, 3 orang. Bukan kata kampung Allah saja dak. Kampung kita pun ada juga. Biar dia lah. Jaga dah dah. Segala semaka sah lah segala jemaahnya sama ada yang dulu atau yang kemudian atau bersama sah lah kau. Kalau jatuh sekaligus takbiratul ihram tu Allahu akbar hak ni sekali takbiratul ihram sah juga. Tetapi sunat ni tengok ni.
Tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersama hak jatuh dia itu sunat dia iring zuhur, ataupun manakala jatuh jadi bersama takbiratul ihram, sunat dia iring zuhur. Kalau dia iring pun tak apa, hak sunat ni macam dia goyak dah, buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Kerana hendak memeliharakan sunat iringi zuhur tu, ilak pada kata sunat diiringi dengan zuhur. Kerana apa? Kerana hendak memeliharakan kau, yakni kata ulama, yang tiada mengharuskan berbilai sekali-kali. Nak meraih kau tu, nak meraih kau yang kata tak harus kita bilai jemaah tu. Dan yang jatuh dahulunya itu hare iyo yang jatuh dahulu. Dan yang jatuh dahulu yakni dan Jumaat. Sila maksud dia dan yang jatuh yakni dan Jumaat yang jatuh dahulunya itu haram iyo Jumaat yang jatuh dulu tu iringkan zuhur. Ada. Hak jatuh dulu tak ni nak iring zuhur tu tak leh dah haram. Kemudian daripada Jumaatnya. Tengok. Karena apa haram? Kerana sah Jumaatnya. Jumaat yang dulu tu, hak yang jatuh dulu tu sah dah. Dengan tiada khilaf lagi padanya pada sah Jumaat tu, padanya yakni pada sah tu tak ada ikhtilaf ulama dah katanya sah Jumaat dia. Betul mana kalau dia pergi iring pula dengan zuhur haram. Maka tak kalau itu tak kalau sah dengan Jumaatnya dengan ketiada ikhtilaf ulama padanya tu tiada sah semaya zuhurnya seorang yang kemudian daripada Jumaat tu. Jemaah mana? Jemaah yang sah dengan ittifaq ulama padanya pada jemaah tu tak leh dah lah. Nak iring dengan zuhur pula tu tak leh dah. Habis itu. Dan jika kita kata, kita bubuh katalah, dan jika kita kata, takdir kata, sebab diiring zuhur kemudian daripada jemaah, kita iring zuhur pula selepas daripada jemaah tu, serta diperoleh bilangan-bilangannya cukup 40. Bilangan jemaah tu cukup 40. Batu kita iring zuhur pula selepas daripada jemaah tu kerana banyak yang tiada tahu rukun semaya dan banyak yang tiada kena Fatihahnya. Hera. Kita iring zuhur pula sani lepas pada semaya jemaah tu kerana kita ihtiyati orang panggil. Cuma pada di segi bab ibadat. Kerana kita saat itu meraihkan ataupun kita tu ihtimal kata bahawasanya banyak di dalam bilangan-bilangan hak 40 cukup 40 tadi tu ada yang tak pandai tak tahu rukun semaya, ada banyak lagi yang baca Fatihah tak kena. Supaya ihtiyat pada ibadat, supaya cuma dengan ibadat. Ihtiyat ini cuma pada ibadat. Maka adalah yang dimaki itu jaga. Ni jawab hak kata tu. Jika jawab jika. Dan jika kita kata ni jawab. Maka adalah yang dimaki itu diiring zuhur kemudian daripada jemaah serta diperoleh bilangan-bilangan tu. Tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada jemaah. Tak suruh dah. Tak suruh ihtimal kat ni lah. Tak suruh dah. Kita tu mengulangi semaya zuhur pula selepas daripada jemaah tu. Jaga dah. Sebab adalah yang dimaki itu pada bilangan-bilangan yang muktabarkan, yang dimuktabarkan, yang dikirakan, yang dimuktabar ni yakni yang dikirakan oleh syarak. Gapo bilangan 40 tu hak syarak hak iktibadah. Bilangan 40 tu hak syarak iktibadah tak ada kena diilai semulalah. Semaya tak sah ihtimal lah kok tu, tak sah ihtimal kok ni. Tu. Iaitu bilangan-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak tu diperoleh orang yang kamalnya 40. Cukup dah sepenuh 40 orang. Maka tiada sah jemaahnya. Habis itu habis. Maka tiada sah jemaahnya, jemaah seorang dengan syak. Tak sah jemaah dengan syak pada bilangan-bilangan jemaah yang muktabarnya. Pada bilangan-bilangan jemaah muktabarnya, yakni hak muktabar bilangan jemaahnya hak yang dikira ialah 40 orang. 40 orang. Lepas tu kita dak syak, cukup ke tak cukup 40, cukup ke tak cukup 40. Maka tiada harus ia seorang kerjakan jemaah. Tak boleh nak buat jemaah. Kalau kita dak syak pada bilangan, cukup ke tak cukup, cukup ke tak cukup. Hak masalah ni dah. Hak masalah kalau orang tu jadi cukup 40 bizab. 40 orang bizab dengan tu imam. Jemaah kita tak boleh niat mufarakah tu. Jaga dah. Nak niat mufarakah daripada imam tak boleh.
Dia syarat satu rakaatnya tak itu. Jemaah. Dalam jemaah ni satu rakaat, tapi jaga hak kata satu rakaat tu kalau orang tu lebih daripada 40 orang. Lebih daripada 40. Jaga kalau lebih daripada 40, kita saat itu nak niat mufarakah pada imam selepas rakaat yang pertama tu, rakaat yang kedua nak niat mufarakah pada imam, boleh. Jaga. Lepas tu kalau bilangnya 40, tu imam lagi batal seorang, batal habis semaya. Faham? Kalau tu imam batal seorang, batal habis semaya. Kalau pia-pia batal di belakang seorang, makmum, batal habis semaya. Dengan sebab kurang dah seorang tu. Dia nak bilangnya ni ambil dakwah takbir ngesuk, salah. Jaga dah, bilangnya cukup 40 tu. Hak masalah kita dah goyak dulu hak kata boleh niat syarat jemaah dalam jemaah saat itu satu rakaat. Jaga masalah ni masalah hak orang tu lebih pada 40. Ni tu imam nak niat farakah, tak apalah dia. Manakala dia buat satu rakaat, dia syarat jemaah satu rakaat ya. Faham? Hak masalahnya hak lebih pada 40 bilangnya. Hak cukup bizab 40 tu tak boleh niat farakah. Dengan sebab kalau kita niat seorang kurang lah jadi 39. Jadi batal habis semaya. Jaga dah. Habis. Tetapi hari dia kata maka tiada harus ia seorang kerjakan jemaah. Hak masalah syak tu. Cukup ke tak cukup bilangnya, cukup ke tak cukup. Tak boleh tak harus dia kerja jemaah. Tetapi yakni bahkan hari dia kerja jemaah lagi tiada sah jemaahnya. Jemaah seorang itu tak sah. Lagi hari. Maka semaya zuhurnya seorang itu wajib kamu dia daripada jemaah tu wajib dia kena semaya zuhur. Jadi wajib dah lah. Bukan sunat dah lah iri zuhur tu. Maka jika dikata orang hanya hamba taklid pada kau kodeng. Tengok. Dia kata maka jika dikata orang hanya apa nama? Hanya hamba buat jemaah kurang daripada 40 tu. Hamba taklid pada perkataan Imam Syafi'i hak kau kodeng. Kau kodeng ni yang tua mana lah? Di Iraq. Kau jadi di Mesir. Jagalah. Kau kodeng ni hak masalah hak Imam Syafi'i tua di Iraq. Dia kata dia buat hak nama Imam Syafi'i tua di Iraqnya tak cukup 40 tak apa boleh buat jemaah. Dia kata kami buat jemaah ni kami orang tak cukup 40 ni dengan sebabnya kami taklid kau kodeng. Atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangnya jemaah daripada 40. Dia kata dia taklid satu mazhab seperti mazhab Hanafi. Hanafi saat itu dia kata boleh dengan 3 orang, boleh dengan 4 orang buat jemaah. Dia kata dia taklid mazhab ni. Maka yang dimaki itu sah jemaahnya. Dia kata kalau gitu gak sah jemaah kita. Di atas kau itu yakni kau yang mengharuskan, di atas kau itu yakni kau kodeng ataupun mazhab yang mengatakan sah jemaah dengan kurang bilangan daripada 40 tu. Betul? Maka jadilah semaya zuhur, yakni semaya zuhur kamu dia daripada jemaah. Maka jadilah semaya zuhur, yakni semaya zuhur kamu dia daripada semaya jemaah yang kurang bilangnya 40. Kamu lihat dah? Maka jadilah semaya zuhur, yakni semaya zuhur kemudian daripada jemaah yang kurang bilangnya 40 tu. Kerana memeliharakan khilaf orang yang tiada mengesahkan dia akan jemaah. Maka dia kata kami semaya zuhur saat ini selepas daripada jemaah tu kerana nak meraihkan khilaf ulama yang mengatakan tak sah jemaah ya. Faham tak? Ni kalau orang kata lagu tu, maka kita jawab lagu ni. Ni masalah orang buat jemaah tak cukup 40 dah. Dia kata dia buat jemaah tak cukup 40 ni soalnya kerana dia saat ni tu taklid kau kodeng. Dia mengikut kau kodeng. So, ataupun dia kata dia taklid satu mazhab yang kata harus buat jemaah kurangnya kurangnya yang bilangnya dengan bilangnya yang kurang daripada 40. Betul manakala kita buat lagu tu maka sahlah semaya kita. Manakala sah semaya, maka semaya zuhur kita saat itu kerana nak meraihkan orang yang kata tak sah ya. Jadi sunat yalah semaya zuhur tu. Selepas pada jemaah tu. Nak jawab lagu mana? Maka kita jawab katanya adapun taklid akan kau kodeng. Adapun taklid akan kau kodeng perkataan Imam Syafi'i hak kau kodeng ni. Maka adalah kau kodeng yang menyatakan sah 3 orang ataupun 4 orang wajib jemaahnya itu
Hak kau kodeng hak menyata kata sah jemaah 3 orang 4 orang tu khilaf ulama pada menyabitkan kau itu. Ada ikhtilaf ulama pada menyabitkan, pada menetapkan kau itu. Daripada Imam Syafi'i, Imam mazhab kita Syafi'i. Berartinya ada setengah ulama kata tak sabit perkataan itu daripada Imam Syafi'i. Ikhtilaf ulama. Fahamlah. Ni. Jadi ikhtilaf ulama tu tengok kau kodeh hak kata harus buat jemaah dengan 3 orang 4 orang tu. Ikhtilaf ulama kata ini adakah perkataan kau kodeh bagi Imam Syafi'i ataupun bukan perkataan Imam Syafi'i. Jadi ikhtilaf. Setengahnya kata perkataan Imam Syafi'i kau kodeh dia, setengahnya kata bukan perkataan Imam Syafi'i. Hak ni. Jadi ikhtilaf pada menyabitkan kau tu. Fahamlah. Lalu begitu, dan jika kita fardukan sabitnya kau kodeng. Dan jika kita fardukan sabit nyokang itu, tak apa nyo tak ada klik dah. Jika kita fardu sabit nyokang itu pada kau itu iaitu kau kodeng itu mazhab Syafi'i, maka tepatnya harus, itu, maka tepatnya kan ni. Maka tepatnya harus. Maka tepatnya harus. Payah dah kita tak ada testing. Selari tak tahu nak bergaduh mana. Maka tepatnya harus. Kalau kita fardu katanya, kata itu daripada Imam Syafi'i, harus kita turut. Boleh kita turut. Itu jikalau tiada ada di dalam dusun itu malaikat yang kurang daripada 40, tiada yang lainnya. Yakni di dalam kampung tu, di dalam dusun tu tak cukup bilangnya di mula-mula lagi. Tak tahu. Tak cukup bilangnya 40 di mula-mula lagi. Boleh lah. Awak jemaah. Perak. Harus buat jemaah. Maka hendak ia seorang itu semaya jemaah juga. Kena semaya jemaah. Maka haruslah taklid ia seorang. Sebab tiada maujud 40 orang sekali-kali padanya pada dusun tu. Padanya yakni pada dusun tu. Boleh? Tengok. Maka adalah pada masalah ini kita jawab. Dia kata ni, jawab hak atas ni. Taklid itu sungguhnya harus jua. Taklid itu harus ya. Tiada sunat dan tiada wajib taklidnya. Tak sunat, tak wajib, hanya harus. Maka kita peliharakan kau yang mengatakan. Maka kita peliharakan perkataan ulama yang mengata tiada sah jemaah dengan yang kurang dengan bilangnya yang kurang dengan yang kurang bilangnya jemaah daripada 40 lagi hari kita buat, kita mendirikan terlebih aula, lagi terlebih afdal. Heran kita meraihkan kau yang mengatakan hari buat jemaah dengan bilangnya tak sampai 40 dan hari kita mendirikan jemaah tu terlebih aula daripada kita saat itu meraihkan kau tak ada lagi, kau kodeng tu. Di atas kita fardu kata sabit kau tu daripada Imam Syafi'i. Aulanya kita meraihkan ulama yang mengatakan hari kita buat jemaah dengan kurangnya dengan kurang bilangnya daripada 40. Hak ni terlebih aula kita tu meraih. Dan lagi terlebih afdal kita memeliharakan daripada mengerjakan yang hari, daripada memeliharakan kau yang mengharuskan taklid jua. Hak kau ni kata hari, kita aulanya kita menjagakan hak ulama kata hari tu. Daripada kita turut hak ulama kata harus kita taklid. Hak masalah harus dengan hari kan, aula kita tinggal hak hari lah. Nampak dah lah. Tengok. Yang iaitu kau yang mengharuskan taklid ni. Yang iaitu kau yang mengharuskan taklid tu. Kau dah tu. Kau hak yang mengatakan harus kita taklid tu kau dah Dan lagi adalah yang dimaki itu jaga. Dan lagi adalah yang dimaki itu orang yang membuat jemaah dengan bilangnya yang kurang daripada 40. Jaga molek dah. Dan lagi adalah yang dimaki itu mengerjakan jemaah dengan bilangnya kurang daripada 40. Boleh. Mengerjakan jemaah dengan bilangan yang kurang daripada 40 tu. Hak tu orang yang memudahkan agama Islam. Orang yang memudahkan agama Islam. Dah. Orang buat senda-senda main dengan agama Islam. Sebab tiada ia orang tu amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Tengok. Dia tak suruh dengan buat baik dan tak tegah daripada buat munkar.
Kita dak kaca buat, ulama kata hare buat dengan bilangnya kurang pada 40 hare, apa kita tak tegar? Heran. Berarti maka kita kaca dak buat juganya, jadi kita tu buat senda-senda dengan agama lah. Padahalnya ulama kata hare mendirikan semaya jemaah apabila kurangnya bilangnya itu kurang daripada 40, tiba-tiba kita kaca buat juga. Tu orang panggil tak ada amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Jaga. Maka di makia itu orang yang memudahkan agama Islam. Maka di makia itu orang yang memudahkan agama Islam tu dosanya amat besar tu. Dosa amat besar. Lagi balanya umum. Kalau turun balai tak turun tahyuk tak turun tahyuk sorang. Turun belaka habis di kampung. Tu. Balanya umum. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja. Habis itu dah. Habis itu. Maka wajib atas orang yang kuasa. Pel dah. Masalah hak buat jemaah tak ikut 40 lah. Pel ke lah? Jangan kapul lah cukup dah 40 lah. Cukup dah kapul lah. Cukup tak? Hak ni tua. Mudah-mudah. Cukup tak? Lebih. Saya apa saya cukup saya? Cukup. Lebih dah 40 lah. Jaga dah. Orang hak tak cukup 40 dalam kampung, biar-biar tak kira. Jangan klik dekat ada tegah ke dah. Lama dah, oi tak lewat jemaah, oi aku ngaji bang tengok lagi tak musalli tu. Kata hare awak jemaah dengan bilangnya kurang daripada 40. Waktu hang kita hemah hang penuh jangan tu. Banyak tu kita sikit hang. Masalah kita tak siap tua dengan sebab kau tak kan? Tak siap tua di sini walaupun di mana-mana tempat pun. Tapi demo kita tengok sendirilah kita mengaji belaka ni. Belak tengok lagi kita sendiri. Ulama-ulama lain tu kata lagu mana. Ya kan? Kita tengok sendiri. Kita tak siap tua. Dengan sebabnya fok kita ni orang mengaji belaka dah. Pandai baca kitab belaka dah. Kita tengok sendirilah. Tapi nak koyak so ya. Kata demo tu jangan gaduh. Tegah orang. Hak tak cukup 40 tu. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Bimbel-bimbelnya takut naik atas kepala kita. Tak ada nak lepas. Tapi tu jaga bahaya tu. Ada sayang kita kena dah dulu. Hari tu guru marah. Tok guru duk ngajar perang. Kata tak boleh. Buat jemaah dengan bilangnya yang kurang pada 40. Dia duk koyak sudah lah. Kampung kawan tak cukup 40. Lama dah buat jemaah. Tak sah jemaah. Sudah lah. Dosa pergi orang setiap kampung ni. Lama-lama dah duk dosa kalau itu. Dia orang semangat. Klik selalu. Dah tegah tak imeh. Tak boleh buat jemaah. Jemaah depan ni kena buat zuhur. Tak boleh buat dah jemaah. Dengan sahabat kawan mengaji ni. Kawan baru ngaji memang lepas-lepas masuk baduk panas-panas lagi ni. Katanya tak boleh buat jemaah dengan bilangnya yang kurang pada 40. Lalu tu orang kampung mari tanya Tok Guru. Tok Guru mana? Tok Guru. Tok Guru tak ada petua main lah masalah kau tak ni. Pedak. Tapi tu jangan kita gaduh, jangan gaduh. Kita tengok nama. Hak kamal. Sampai tu kena pandai kita tengok sendirilah kita tengok sendirilah. Pendek kata masalah ni nak royak sonya katanya jangan gaduh tegak, jangan gaduh tegak. Batu dalil i'anatut talibin, syarah Fathul Mu'in ada kita tengok. Ada mana kita tengoknya? Dalam tengok dalam Fathul Mu'in dah juzuk. Kita tengok sendirilah. Juzuk 2 sifat 100. Kita tengok sendiri. Tengok sendiri. Kita malah nak baca nah. Kita tengok sendirilah. Pandai baca kita Arab belakang ni. Ngaji negeri Arab. Habis itu. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja orang yang kuasa tu. Dan hulu balai. Jangan baca hal balang. Nombor baca hal balang sudah. Dan hulu balang. Daripada tuk meneh, tuk gawa, tuk nebe, tuk gapo tu. Dan lain daripada raja dan hulu balai, bahawa menyuruh mereka itu ni klik kepada orang yang di bawah retah dia ni, di bawah jaga dia. Orang yang di bawah jaga raja dan di bawah jaga tuk gawa tu. Suruh mereka itu belajar. Kena suruh ahli-ahli kampung dia tu belajar dengan dikeras, dengan paksa. Dikeras ni paksa. Dan dengan menakut akan mereka itu orang-orang di bawah jaga kita tu. Rakyat-rakyat kita tu. Kena menakuti. Kalau mu tak belajar, aku nak turun hukum atas mu, pergi. Kena menakuti.
Dan jikalau menakuti saat itu, dan jikalau dengan perang, yakni dan jikalau adalah menakuti itu dengan perang sekalipun. Kena perang, nak menakuti dengan perang sekalipun. Kalau mu tak belajar, aku nak perang mu, aku nak bunuh mu dengan senapan ni. Sekalipun kena menakuti dia. Kerana mereka itu orang-orang di bawah jaga ataupun yang jahil itulah klik pada hak jahil, hak lain tak apalah. Hak jahil tu pada hukum syarak, iyo orang tu mereka itu tu. Hak yang jahil dengan hukum-hukum syarak tu meninggalkan semaya, meninggalkan dia semaya. Badar dah dia tak ada kena klik dah. Tu semaya tu badar. Meninggalkan dia ke semaya. Orang panggil orang tinggal semaya. Kerana apa? Kerana semaya tiada sah. Dia nampak dia semaya, bobak. Tapi pada hukum syarak orang panggil meninggal semaya. Dengan sebab dia semaya tu tak sah. Tak sah tu sebab apa? Sebab tiada tahu rukun semayanya. Tak tahu rukun semaya tu sebab apa? Sebab tak belajarnya. Tu situ. Lah tu. Atau sebab tiada kena huruf Fatihah baca nya. Huruf Fatihah saat itu baca tak kena Fatihah selerak tabak. Dan tiada ia. Nak molek ia tak sabuai lah. Tapi nak molek dia tak ada. Tak sabuai, beladuk situ tak apalah. Dan tiada belajar mereka itu. Padahal tiada belajar mereka itu. Dan ni dan orang panggil wawul hal. Dan tiada belajar mereka itu. Padahal tiada ia belajar mereka itu. Tak apalah. Ia tu tak sabuai lah widuk situ. Tapi nak baca tak saya baca. Paris bawah perah buat paris bawah dia tu. Jangan dikong. Dan tiada belajar mereka itu. Orang-orang jahil saat ni tu hak tak kena baca Fatihah. Hak yang tak tahu rukun-rukun semaya tu dia tak belajar, padahal dia tak belajar. Sebab tu dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu orang-orang tadi. Menyuruh dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu rakyat ataupun orang-orang yang tak kena baca Fatihah tadi tu belajar. Dia kuasa suruh orang tu belajar, tapi dia tak suruh. Berdosa. Ia tu boleh dah. La'an la sawak hazah ia tu. La'an la sawak ia tu tak ada. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu belajar. Menyuruhkan orang-orang yang tak kena baca Fatihah tu belajar. Dia kuasa suruh, tiba-tiba dia tak suruh. Tu berdosa dia. Dan wajib atas segala orang yang tahu. Ni masuk heng. Masuk belakang ni. Heng. Ngaji mula heng. Berdosa nak atas kepala heng. Orang kapung tak kerti tu. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar. Wajib dia kena mengajar mereka itu orang-orang yang tak kena segala orang yang tak tahu tu. Segala orang yang tak tahu. Mengajar mereka itu yang ni segala orang-orang yang tak tahu. Kerana terhenti sah semaya dengan dia dengan apa? Dengan belajar, dengan tahu tu. Dengan belajar yakni dengan tahu, maka wajib pula yakni maka wajib juga mengajar. Dia tak boleh tahu malaikat dengan kita kena mengajar. Ataupun wajib pula yakni belajar. Belajar. Pergi kepada belajar lah sedap. Maka wajib pula yakni wajib juga yakni belajar tu. Dengan sahabat tak boleh tahu malaikat dengan belajar. Kalau gitu tahu tu pun wajib, belajar tu pun wajib. Dua wajib tu buat sini. Maka inilah semaya jemaah dengan ketiadaan ilmu. Tengok jaga dah. Maka inilah semaya jemaah ataupun lain pada jemaah. Umum, takdir umum. Maka inilah semaya jemaah ataupun fardu yang lain daripada jemaah dengan ketiadaan ilmu. Maka inilah yakni semaya jemaah ataupun fardu yang lain dengan ketiadaan ilmu. Setengah daripada sebesar-besar mungkar. Sebesar-besar mungkar tu kita buat ibadat dengan tak ada ilmu. Semaya dengan tak tahu rukun, tak tahu syarat. Semaya baca Fatihah duk selerak tabak. Ini sebesar-besar mungkar. Sebab itu berdosa. Maka tiada diuzur, tiada dimaaf pada kita meninggalkan dia pada tiap-tiap orang. Dan meninggalkan dia. Maka tiada diuzur pada kita, yakni tiada dimaaf pada kita. Tiada diuzur yakni tiada dimaaf pada kita, tak maaf akan kita lah. Meninggal dia. Meninggal apa? Meninggal apa? Meninggal dia, meninggal ibadat tu boleh. Ataupun meninggal belajar tu, tak maaf tu. Dan tiap-tiap orang yang satu ni.
dan tiap-tiap orang yang tiada. La'alla sawab tiada. Dan tiap-tiap orang yang tiada. La'alla sawab tulis tiada, bukan satu. Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut, maka wajiblah oleh raja tiap-tiap orang yang tiada mengikut tu. Maka wajiblah oleh raja-raja menjanji seksakan mereka itu. Kalau dia tak turut, wajib di atas raja saat itu kena janji dengan seksa. Raja duk kacau suruh mengaji, dia tak mengaji. Kacau tak mengaji juga. Betul? Wajib di atas raja saat itu kena paksa dia. Kena janji dengan seksa. Janji dengan seksa, janji tu dengan seksa-seksa tu dengan perang. Tu. Dan lainnya lain daripada perang. Maka wajib kita marahkan sehingga-hingga marah, yakni sehabis-habis marah kepada orang yang tak mau belajar tu. Pada orang yang tak mau belajar tu kita kena marah sehabis-habis marah. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita, dan lebih lagi, bahkan lebih lagi daripada marah kepada orang yang membinasakan harta kita. Perak tu. Perak ni. Tengok dah. Maka wajiblah kita marahkan sehingga-hingga marah, yakni sehabis-habis marah, seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita. Kita marah. Kalau orang buat binasakan harta kita, kita marah sehabis-habis marah. Sikit je kita marah dah. Kita bahkan, dan yakni bahkan lebih lagi, yakni marah tu lebih daripada orang membinasakan harta kita lagi. Kita kena marah kepada orang yang ibadat dengan ketiada ilmu tadi tu. Kena marah lebih pada orang tu yang membinasakan harta kita lagi. Dan lebih lagi, yakni lebih daripada orang yang membinasakan harta kita tu. Maka tak kalau itu, jawab maka tak kalau itu, mula ibarat tu. Tak kalau kau koding tu khilaf pada sabitnya. Tulis kata. Maka tak kalau itu, tak kalau kau koding khilaf ulama pada sabitnya. Maka tak kalau itu, yakni tak kalau kau koding khilaf ulama pada sabitnya, wajib kita semaya zuhur jua. Kena semaya zuhur. Dengan sahabatnya kau koding ada cara dulu tu sabit. Itu istilah ulama pada sabit dia. Tu kata setengah ulama tak sabit bukan kau koding bagi Imam Syafi'i. Kata setengah ulama kau koding. Mana kalau duk istilah lagu tu, wajib kita semaya zuhur jua. Sebab apa? Sebab tiada peroleh syarat sah jemaah. Gapo 40 orang bilangnya 40 tu. Sebab tiada diperoleh syarat sah jemaah, yakni bilangnya 40. Tiada berdosa ia seorang meninggal jemaah, tak berdosa dia meninggal jemaah pada masa itu, yakni pada masa kurang bilangnya daripada 40, tak apa. Tetapi hendaklah, yakni wajiblah ia sungguh menyuruh akan mereka itu, orang-orang yang jahil itu, belajar malai dan sieh. Wajib dia suruh dia tu belajar malai dan sieh. Dan hari ia seorang itu dirikan jemaah, sebab tiada diperoleh 40 tu hari. Tak boleh dah nak buat jemaah. Maka kita mengeras amrum bil ma'ruf itu terlebih aula dan terlebih afdal. Kita amrum bil ma'ruf, suruh orang buat ma'ruf, iaitu suruh dengan belajar tu terlebih afdal. Kerana wajib lagi fardu ain suruh belajar tu. Atas orang yang kuasa, fardu ain tu atas orang yang kuasa daripada kita. Wajib dan fardu ain atas orang yang kuasa. Aula dan afdal tu daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada yang mengatakan haram, mengerjakan dia akan ibadat tu. Yang ada, yakni yang ada ulama yang mengatakan haram. Perak ding. Ibadat hak kita dak buat jemaah saat ni tu ulama kata haram tak sah. Perak ding. Ding. Tu jaga. Istimewa lebih-lebih lagi, istimewa lagi, tiada sah jemaah atas kaum yang muktamad, yang dituakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i. Hak tu lebih-lebih lagi lah. Sakit kepala kena baca kitab tak sedap dah sakit kepala. Jadi pening beh. Kita bergaduh dulu boh. Tak kau nak kacir aku
Waduh kat mana Tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Wallahu a'lam sekali.